ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kembali ke Bicara Pewarisan musim kedua. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya kali ini kita dapat kembali untuk musim kedua tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Okay, selamat datang yang sudah pun muncul di Facebook kami. Dapat lihat situ. Waalaikumsalam Hajah Lin Hashim. Rizwan Riza, apa khabar Rizwan? Waalaikumsalam. Wow, Tuan Rizwan, rakan kita. Okey, selamat datang Tuan Rizwan. Kita ada Puan Niza Hazban, waalaikumsalam. Puan Saliza, Nurjana, Faik, Ai Usairi, ya Tuan Ai dan Hanis Mazlan. Teruskan. Jika anda bersama-sama dengan kami, sila kongsikan, sharekan banyak-banyak, tekan button like, tekan button love dan sharekan kepada rakan-rakan anda, kan? Dan inilah orang kata apa, the first session kita untuk tahun 2022. Tahun lepas, iaitu Bicara Pewarisan bagi musim yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun berjaya dengan sokongan anda untuk berkongsi 12 series, 12 series yang membawakan ramai orang kata tetamu istimewa, tuan-tuan dan puan-puan, yang hadir untuk membincangkan tentang topik yang berkait rapat dengan pewarisan. Tuan-tuan dan puan-puan, jika anda baru sertai kami, selamat datang diucapkan kerana bersama-sama kami di ruangan Bicara Pewarisan yang dibawakan oleh Kausa Channel. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Bicara Pewarisan membincangkan tentang kepentingan pewarisan, tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan umat Islam khususnya kerana orang Islam hari ini di Malaysia adalah golongan yang terkesan, sebanyak hampir 70 bilion harta yang beku hari ini, 90% adalah milik orang Islam. Dan kita bawakan topik ini, kita bawakan segmen ini yang dibawakan oleh Kausa Channel, itu Bicara Pewarisan, untuk berkongsi akan ilmu-ilmu pewarisan yang mungkin dapat memberikan sedikit ilmu, menjentik hati dan minda kita agar kita sebagai ketua keluarga, agar kita mungkin sebagai seorang usahawan, pemilik perniagaan, dapat bertindak dengan lebih cepat dan merancang semasa hidup agar memudahkan perjalanan waris-waris kita setelah kita tiada kelak. Dan sebagai seorang usahawan juga adalah untuk memastikan syarikat yang dimiliki, yang telah anda bina bertahun-tahun lamanya, yang hari ini memberi manfaat kepada ramai para pekerja anda, memberi manfaat kepada vendor-vendor anda, kepada klien-klien anda, dapat terus berlegasi, walaupun pemilik asalnya sudah pun tiada lagi. Ya, terima kasih. Puan Salina Abdullah pun turut hadir. Waalaikumsalam. Puan Mazura, terima kasih kerana bersama kami. Sila sharekan, kongsikan tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi kita pada malam ini, kerana malam ini adalah malam yang istimewa kerana ia adalah pertama kalinya untuk kita bersiaran secara live bagi tahun 2022. Dan lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita bawakan tetamu yang istimewa, yang istimewa. Dan saya akan kongsikan sedikit lagi siapakah tetamu khas kita, siapakah gerangan beliau yang sangat istimewa, yang pastinya akan memberikan perkongsian yang sangat menarik, yang merangsang minda, apatah lagi jika anda seorang usahawan. So malam ini topik khas, jika anda wanita, jika anda usahawan, sila tonton, sila kongsikan. Tag rakan-rakan anda sekarang kalau mereka usahawan, kalau mereka ada seorang wanita, kalau mereka mempunyai perniagaan keluarga, sila tag mereka, pastikan mereka menonton bersama-sama dengan anda pada malam ini. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan satu topik yang menarik. Wanita hebat bina legasi bergenerasi. Itu dia beberapa keywords yang sangat menarik. Wanita hebat. Betul ke wanita hebat dari sudut pewarisan, merancang pewarisan, lebih hebat daripada lelaki? Betul atau tidak? Cuba jawab sikit soalan Cam. Siapa yang telah bersama menonton kita pada malam ini, cuba type. Okey, cuba type jawapan anda. Wanita atau lelaki yang lebih hebat dalam merancang pewarisan? Kalau anda rasa wanita, tulis wanita di situ. Kalau anda rasa lelaki, tulis lelaki di situ. Jom kita tengok sama ada jawapan di dalam
di dalam yes, itu dia. Hajalin kata betul. Adakah dia bias kerana dia seorang wanita? Itu dia kan. Mazura pun kata wanita. Kalau wanita yang menjawab wanita hebat ni, mana sang lelaki? Mana sang lelaki? Puan Nuriwan Marikan pun kata wanita. Macam mana ni lelaki? Ayuh, sahut cabaran. Yang lelaki pun kata wanita juga. Nampak gayanya taklah salah kita membawakan topik yang menarik pada malam ini, iaitu wanita hebat bina legasi bergenerasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita biasa dengar kan, ada juga kajian yang dilakukan selama 20 tahun oleh perunding kekayaan The William Group yang melibatkan lebih 3,200 keluarga. Hasil kajian tersebut mendapati 7 daripada 10 keluarga cenderung kehilangan harta mereka pada generasi yang kedua. Kan? Ada juga yang pepatah Cina yang mengatakan kekayaan tidak bertahan melebihi 3 generasi. So kajian yang sama tadi mengatakan bahawa 9 daripada 10 kehilangannya pada generasi yang ketiga. Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan, 1 daripada 10 saja kekayaan yang berjaya dikekalkan sehingga ke generasi yang ketiga. Mengapa perkara ini berlaku? So pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bawakan sikit lagi saya akan memperkenalkan tetamu istimewa kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Puan Saliza Abdullah. Siapa beliau? CEO kepada kumpulan BG Capital Holding yang membongkarkan rahsia bagaimana keluarganya berjaya mewariskan empayar perniagaan keluarga sehingga generasi yang ketiga. Tadi kata kekayaan tidak bertahan sampai 3 generasi, tetapi Puan Saliza ini berjaya membuktikan mitos itu. Tidak benar, beliau berjaya, dan apa yang lebih menarik lagi, beliau adalah seorang wanita. So maka wanita hebat tuan-tuan dan puan-puan. So kalau anda wanita, kalau anda usahawan, kalau anda juga berniaga bersama ahli keluarga, pastikan menonton pada malam ini. Kalau anda tak tonton, pastinya rugi kerana banyak tips dan banyak pengalaman sebenar beliau yang akan beliau kongsikan tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Adakah anda bersedia untuk menerima penampilan beliau? Kalau ya, anda bersedia, maka tulis kat situ. Bersedia. Tulis kat ruangan komen. Sedia. Jika anda bersedia. Ya, tu dia. Sedia. Tulis kat ruangan komen. Saya nak tengok anda punya respons. Lagi pantas. Kalau wanita hebat, maka dia menjawab dengan pantas juga. Kalau lelaki lebih hebat, pastikan anda menjawab dengan pantas. Wow, nampak gayanya wanita mendahului lelaki. Wow. Walau bagaimanapun, kita pastinya, ya, semuanya bersedia. Okey, kalau anda bersedia tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak tentang latar belakang tetamu istimewa kita pada malam ini. Nama beliau adalah Saliza binti Abdullah dan beliau adalah pengarah urusan bagi BG Capital Holding Group of Companies, yang mana 100%-nya adalah milik wanita. Wow. Kalau anda kagum, tulis wow di ruangan komen. Wow. 3 kali wow. Penyelesaian, syarikat ini memberikan penyelesaian keselamatan secara one stop center bersepadu tuan-tuan dan puan-puan, memberikan pembekal, penyokong kemampanan dan impak tuan-tuan dan puan-puan. Dengan pengalaman lebih 20 tahun sebagai usahawan, Puan Saliza telah pun mengubah perniagaan keluarga daripada sebuah syarikat kepada kumpulan syarikat yang hampir 500 pekerja. Nampak kan? Dahsyatnya gitu. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini sudah pun menyambut ulang tahun yang ke-30. 30 syarikat ini pada 22 Januari 2022. Baru sangat menyambut 30 tahun ulang tahun perniagaan keluarga ini. Puan Saliza juga merupakan pengasas BGCH untuk komuniti dan pengarang buku keusahawanan, iaitu Growing a Sustainable Family Business of our first 30 years. Untuk 3 tahun yang pertama. Nampak tu? Our first 30 years. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, 3 tahun yang pertama pasti akan ada 30 tahun bagi tahun-tahun yang seterusnya. Tanya di atas pelancaran buku Puan Saliza yang baru-baru ini sewaktu meraihkan 30 tahun BGCH. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh, jika anda tak sabar lagi tuan-tuan dan puan, ayo kita berikan tumpukan yang sangat gemuruh kepada Puan Saliza. Ayo kita tonton sedikit introduction untuk pelancaran buku beliau. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Saliza Abdullah ke Bicara Pewarisan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Cam menjemput saya pada hari ini. Dengar introduction you saja saya sudah hyper macam nak berdiri untuk berjumpa dengan semua audience kita pada malam ini. So thank you for having me. Wow. Kan Puan Saliza sendiri pun bila dia masuk je, dia tampil dengan aura dia tersendiri. Saya dapat rasakan malam ini pastinya Bicara Pewarisan pastinya akan hangat. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, wanita hebat yang menguruskan perniagaan keluarga yang hari ini sudah pun mencecah 30 tahun pertama dan baru-baru ini melancarkan buku yang luar biasa hebat, Growing a Sustainable Family Business. Tak salah kita menjemput orang yang memang secara praktiknya melaksanakan, menguruskan perniagaan yang luar biasa hebat. Ini saya boleh panggil Iron Lady ini, kan? Wanita hebat, memang sajak dengan dengan tajuk kita pada hari ini. Puan Saliza, boleh tak kita malam ini kita kalau anda rasa Puan Saliza ni aura dia hebat, ya, tulis kat situ wow panjang-panjang wow, kan, dekat ruangan komen anda. So pastinya penonton malam ni walaupun dia tak ada yang kenal, ada yang tak kenal, tapi pastinya mereka akan teruja dengan Puan Saliza. Dengan sedikit latar belakang tadi pun orang dah rasa wow 3 kali wow. Puan Saliza, ceritalah sikit sebanyak tentang diri sendiri. Ni orang mana sebenarnya, kan? Sudah berkeluarga ke? Sudah keluarga ke, belum berkeluarga ke, kan? Apa cerita? Cuba cerita sikit latar belakang supaya orang boleh kenal sikit Puan Saliza ni. Cerita sikit. Okey, kita ada cabaran teknikal sedikit. Ada Boleh dengar? Maaf ya. Okey. Bukan saya bercakap tentang wanita hebat, tapi kita nak bercakap tentang wanita yang berani. Okey, Puan Saliza boleh onkan video, on off kan video balik kejap, ataupun okey, Puan Saliza terkeluar. Nampaknya dia punya aura dia sangat luar biasa hebat tuan-tuan dan puan-puan, sampai terkeluar kan, terkeluar daripada tu. Maknanya wifi tak boleh nak menampung dia punya aura dia. Wanita hebat pada malam ini. Tu dia sudah muncul kembali, kan? Itu dia Puan Saliza dah muncul kembali, dia punya aura luar biasa hebat sampai terkeluar tu. Untuk rekod, saya berada di luar. Hanya sekarang ni bukan di rumah atau di pejabat, di lokasi biasa bila saya buat virtual. So minta maaf lah kepada semua. Okey. Alright Puan Saliza. Okey, kita masih ada technical tuan-tuan. Okey, sikit latar belakang mengenai Puan Saliza juga tuan-tuan dan puan-puan. Puan Saliza running as Managing Director, okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk BGCH, dan dia ada group of companies, ya tuan-tuan dan puan-puan, dan beliau juga sangat aktif di dalam aktiviti community, ya tuan-tuan dan puan-puan. Banyak aktif community, sangat aktif dalam aktiviti-aktiviti sosial, aktiviti persatuan, dan kita tunggu kembali kepada Puan Saliza untuk kembali berkongsi pengalaman beliau menguruskan perniagaan keluarga. Okey, sementara kita tunggu Puan Saliza untuk kembali, kita tagkan kawan-kawan kita sharekan, kita ambil peluang untuk kita ambil masa ini untuk kongsikan kepada rakan-rakan kita yang usahawan di luar sana untuk tonton bersama-sama. Yes, Puan Saliza dah kembali. Alright. Okey. Silakan Puan Saliza. Minta maaf. Okey. Yang saya nak cakapkan, kita bukan sahaja wanita hebat, tetapi kita semua adalah wanita yang berani untuk membuat sesuatu perubahan kepada diri kita. Dan saya juga nak mengucapkan tahniah kepada Encik Cam lah dulu. Sebab saya rasa untuk musim kedua ni sebenarnya ada sesuatu yang istimewa. Dan sebab itulah saya dijemput menjadi panel untuk membuka musim ini. Sebab untuk semua wanita-wanita hebat di luar sana, termasuk lelaki, bulan 3 ni kita bakal menyambut Hari Wanita Antarabangsa. Okey? Jadi musim kedua ni akan masuklah bulan Februari, bulan Mac dan seterusnya. Jadi
Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadi orang kata panel yang pertama musim kedua bicara pewarisan Itu Kausar. dia. Terima kasih Puan Saliza. Likewise, kita pun rasa teruja anda sebagai pembuka kepada musim kedua kita. So Puan Saliza, beritahu sikit para audiens kita, siapakah anda? Dulu sekolah kat mana sebenarnya? Kan? So kita mana tahu ada similarities juga kan? Cuba cerita sikit latar belakang. Saya tak nak cakap pasal sekolah sebab itu semua orang boleh baca dalam buku dan boleh Google di LinkedIn saya. Apa saya nak cakap kat sini, hubungan saya dengan Encik Cam ni. Encik Cam ni, untuk makluman semua, sebenarnya bukan sahaja seorang moderator, seorang kawan untuk sesi pada malam ini, tetapi beliau merupakan ada bau-bau bacang ahli keluarga dengan saya. Dan sejujurnya saya nak kongsikan dengan semua, disebabkan oleh Encik Cam lah kenapa berjayanya BG Capital Holdings berdaya saing dan mempunyai kelangsungan sehingga ke hari ini. Kerana beliaulah yang menjadi advisor dan tempat rujukan kepada arwah ibu saya yang merupakan pengasas syarikat Berani Guard Sendiang Berhad yang mana sekarang telah berkembang menjadi kumpulan BG Capital Holdings, diusahakan oleh saya bersama dengan 2 orang kakak saya dan disertai oleh anak saudara saya juga yang mana semuanya adalah 100% usahawan wanita. So terima kasih juga kepada lelaki hebat seperti Encik Cam yang memberi sokongan kepada wanita-wanita hebat di negara kita. So terima kasih. Masya Allah. Terima kasih di atas the mention just now. Terima kasih Puan Saliza, rasa terharu kerana dapat terlibat di dalam keluarga ini, menjadi sebahagian sejarah keluarga yang luar biasa hebat ini. Tu Puan Saliza cerita sikit tentang perniagaan ini, tentang perniagaan yang mana Puan Saliza terajui sekarang bersama dengan ahli keluarga. Silakan. Okey, saya rasa kalau seperti yang Cik Cam telah nyatakan tadi, dalam bahasa Melayu, izinkan saya untuk memberi description dalam bahasa Inggeris, ya. BG Capital Holdings Group of Company merupakan a one-stop integrated security and safety solutions provider advocating sustainability and impact. Apa maksudnya ialah kami membekalkan perkhidmatan kawalan keselamatan daripada bentuk physical guarding, armed dan unarmed. Kami juga membekalkan perkhidmatan dari bentuk training and consultancy, termasuklah juga risk management, surveillance, technologies, AI dan sebagainya, dan juga merupakan sebuah syarikat yang mempunyai satu unit dikenali sebagai BGCH for the Community, yang mana kami menekankan aspek keusahawanan sosial dengan menganjurkan pelbagai jenis program untuk memperkasakan bukan sahaja wanita tetapi juga komuniti. Jadi apa yang kami ada bawah group of companies adalah chain of event community space yang terletak di Subang Jaya, Alor dan Johor Bahru, yang mana kita menggunakan secara aktif untuk menganjurkan pelbagai program untuk upskilling dan memperkasakan dan memberikan orang kata pengetahuan baru kepada ahli-ahli komuniti di kawasan tersebut. Jadi itulah kami, bermakna kami bukan sahaja membekalkan keselamatan kepada mereka yang mampu untuk membayar servis tersebut, tetapi kami pergi kepada individu untuk memperkasakan mereka supaya mereka dapat menjadi seorang individu yang mampu untuk menjaga diri mereka daripada segi pengetahuan ilmu dan kemampuan mereka untuk menjana pendapatan bagi mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga. Masya Allah, luar biasa hebat. Saya dengar pun pasal group of company ini pun dah meremang bulu roma, dan lebih meremang lagi apabila ia diterajui oleh wanita dan barisan-barisan kepemimpinan wanita. Puan Saliza, siapakah wanita hebat yang menjadi inspirasi kepada Puan Saliza sebenarnya? Okay. Saya rasa soalan tu kalau nak tanya saya tidak lain tidak bukan ibu saya lah, ya, kerana telah memberi saya peluang untuk bersama-sama dengan beliau dalam syarikat ini. Tetapi daripada segi konteks keusahawanan, dan saya mahu kongsikan apakah similariti yang role model ini ada dengan apa yang saya sedang usahakan bersama dengan syarikat sekarang ini, adalah
Madam Indra Nooyi. Kepada mereka yang tidak mengenali, beliau merupakan bekas chairman dan juga CEO PepsiCo di Amerika Syarikat. Wow. So apa keunikan beliau yang menjadikan inspirasi kepada Puan Saliza? Okey, kepada siapa yang online mungkin kurang mengenali beliau, maybe boleh Google Indra Nooyi, siapakah beliau, ya. Tetapi daripada segi statistik, daripada segi perkongsian tentang kejayaan beliau, ya, beliau merupakan top 100 most powerful and influential women di dunia. Okey, dan yang menariknya tentang beliau ialah beliau banyak sebenarnya telah memecahkan glass ceiling di dalam industri beliau dan juga dalam wanita dalam peringkat membuat keputusan sebagai seorang ketua, ya. Dan namun walaupun beliau berjaya, walaupun beliau mengetuai satu organisasi yang sangat besar yang mungkin secara stereotip orang bersangka hanya lelaki sahaja yang mampu untuk mengetuai organisasi sebesar PepsiCo, tetapi beliau mampu membuktikan bahawa beliau sebagai seorang American Indian minority, seorang wanita mampu membawa PepsiCo ke satu tahap yang amat membanggakan, ya. Tetapi walaupun beliau sebegitu, namun apa yang menarik tentang personality beliau ialah berjaya, kaya dan segalanya, segala apa yang beliau mahukan ada dipetik di jari sahaja, tetapi daripada segi penghayatan beliau ialah beliau masih lagi menerapkan dan memberi penekanan kepada nilai-nilai dan budaya demi keluarga beliau. Jadi daripada segi institusi keluarga kepada beliau, walaupun berjaya macam mana, itu masih lagi menjadi prioriti kepada hidup beliau. Jadi itu merupakan similarity yang Madam Indra Nooyi ada dengan ibu saya, di mana walaupun beliau mengusahakan sebuah syarikat, tetapi number one priority beliau masih adalah keluarga dan anak-anak. Itu dia inspirasi kepada Puan Saliza, Indra Nooyi dan juga ibu, particularly yang kita lihat di sini sebenarnya ada similarity juga. Saya tengok Indra Nooyi ini sentiasa diiktiraf, kan, dan Puan Saliza sendiri sentiasa kita dapat kalau kita Google dia sentiasa terpampang di media-media juga yang menerima anugerah-anugerah daripada industri juga. Wow, kita nampak dia punya idola dia punya inspirasi dia tu, maka dia pun follow the steps juga. So bagaimana Puan Saliza boleh orang kata terjun dalam perniagaan yang diusahakan sekarang? Okey, sebenarnya daripada segi perusahaan, syarikat pertama dalam kumpulan BG Capital Holdings adalah sebuah syarikat yang dikenali sebagai Berani Guts yang Berhad. Sebab tu saya cakap topik hari ini bukan sahaja membicarakan wanita hebat, tetapi membicarakan tentang wanita-wanita yang berani untuk membuat perubahan dalam diri masing-masing. Jadi syarikat tersebut adalah syarikat pertama yang ditubuhkan, diasaskan oleh arwah ibu saya, iaitu Allahyarhamah Hajah Maimun binti Mak Akil. Namun pada tahun 2001, sejurus selepas saya menamatkan pengajian saya dari Purdue University di Amerika Syarikat, saya camp pun tahu saya belajar electrical engineering, ya. Dia ada kena-mengena langsung dengan apa yang saya buat sekarang ni. Jadi terjun tu memang betul lah, seperti yang Cam cakap, terjun memang terjun. Berani. Terus tak ada pakai, berani tu, tak ada pakai life jacket, terus terjun. Jadi memang saya ingat lagi, it was the summer of 2000, waktu graduasi saya. Pada waktu itu ibu saya menunggu saya di luar dewan semasa menerima scroll, dan waktu itulah beliau bertanya dan meminta jasa baik saya untuk membantu beliau, menyertai beliau menguruskan perusahaan keluarga yang pada waktu itu sangat-sangat kecil, Cam. Pejabat kita sekangkang kera, meja yang sama kita buat kerja, meja itu juga lah yang kita makan di Brickfield, satu kawasan yang orang kata memang tak kondusif lah untuk mana-mana orang nak bekerja pada waktu itu. Tetapi saya lihat benda tu sebagai satu bukan satu pengorbanan daripada aspek negatif, tetapi satu permintaan daripada ibu kepada anak. Sebab saya merupakan anak bongsu, kakak-kakak saya ada, tetapi mereka telah memilih untuk masuk ke sektor korporat dan memilih karier masing-masing, yang mana tidak salah kerana kita tak boleh memaksa, ya, dalam apa-apa, dalam pewarisan kita tak boleh nak paksa. Jadi mereka mempunyai pilihan dan telah membuat pilihan masing-masing. Jadi saya lihat benda tu sebagai satu
cara untuk saya give back kepada arwah ibu saya. Jadi dengan itulah saya tidak berfikir panjang, saya bersetuju untuk bersama-sama dengan arwah ibu saya pada tahun 2000 untuk bersama-sama menguruskan Berani Guide dan mengembangkannya kepada satu kumpulan syarikat yang mana kita ada sekarang. Jadi di bawah kumpulan kita, Puan Saliza berani pasal apa masuk ke dalam syarikat yang kecil, dan mungkin kawan-kawan yang mungkin sebaris graduate daripada universiti, dan pada waktu itu pun saya tak silap saya terbaca dalam buku Puan Saliza juga adalah pelajar terbaik juga, dan bagaimana persepsi mereka terhadap Puan Saliza apabila bermula dengan syarikat kecil yang mungkin pada waktu itu, adakah persepsi-persepsi yang Puan Saliza rasa tidak senang pada waktu itu? Okey, dalam buku saya sebenarnya ada satu anekdot tentang pengalaman saya semasa waktu tersebut. Sebab memang daripada sekolah rendah, I think pengarah saya, kakak saya pun ada di sini. Dia boleh orang kata vouch apa yang saya cakap. Memang saya merupakan seorang pelajar yang aktif, jadi ketua darjah, pengawas, jadi badan wakil pelajar, dan sebagainya. So saya memang memastikan semasa saya belajar CV saya tu sangat bernilai untuk saya masuk ke sektor corporate, sebab memang cita-cita saya memang saya nak masuk sektor corporate ya, untuk bekerja pada waktu tu binariang dan sebagainya. Pada waktu itulah mungkin boleh gauge umur saya berapa sekarang. Tapi bila saya masuk syarikat Sendirian Berhad yang orang tak kenal, tambahan pula dalam sektor industri keselamatan yang secara stereotipnya orang memandang sebagai satu industri yang tidak profesional ya, yang mana di situlah menerusi kumpulan BG Capital, we want to prove them wrong. Mitos banyak kita nak pecahkan, buktikan mitos ni banyak yang tak betul. Jadi memang kawan-kawan memang bercakap dengan saya, kenapa you nak join Berani Guide Sendirian Berhad ni? Syarikat yang tak glamour, orang tak kenal. You deal dengan pengawal-pengawal keselamatan yang rata-ratanya tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. You graduan daripada universiti di Amerika Syarikat, top 9 electrical engineering schools di dunia sampai sekarang. Purdue University masih lagi memegang rekod tersebut ya. Jadi dapat scholarship MARA. Saya memang daripada MRSM Taiping. Saya rasa camp pun Ansara. Tahun ni Ansara ulang tahun ke-50 MRSM ulang tahun ke-50. Jadi saya memang daripada MRSM pada waktu tu program, ada special program lah, gifted and talented, dapat pergi US pun bawah beasiswa. Hanya 10 orang sahaja yang terpilih untuk pergi ke Amerika Syarikat pada waktu itu. So kawan-kawan semua, in fact saudara pun ada yang mengatakan dengan saya jangan. Tapi pada saya, pengorbanan kita dan peranan kita di dunia ni bukan sahaja untuk mengejar cita-cita daripada segi glamour, populariti, menunjukkan saya bekerja dengan corporate dan sebagainya, daripada segi duit dan sebagainya. Pada waktu itu kalau saya boleh ingat balik renungan ibu saya kepada saya masa bertanya soalan tersebut, pada saya memang apa yang orang cakap memang semua tak penting pada saya. Yang penting ialah saya mahu bersama-sama memegang tangan ibu saya dan buktikan kepada semua orang bahawa Berani Guide Sendirian Berhad yang pada waktu mempunyai lebih kurang 20-30 orang pekerja sahaja boleh menjadi sebuah syarikat yang bertaraf antarabangsa. Dan saya amat berbangga untuk berkongsi kepada semua, pada tahun 2020 syarikat BG Capital Holding telah diiktiraf di peringkat United Nation dengan memenangi anugerah United Nation Women Empowerment Principles Asia Pacific yang mengiktiraf usaha kami dalam sektor industri dan juga community engagement. Jadi sebuah syarikat Sendirian Berhad ya, yang orang kata tak dikenali pada waktu itu boleh capai apa yang kami capai sekarang ni. Jadi bukan untuk orang kata riak dan sebagainya, tetapi supaya ia menjadi inspirasi kepada semua orang. Walaupun syarikat kita sekecil mana, tetapi kalau nawaitu kita betul, visi dan objektif kita dengan perusahaan itu adalah betul, insya-Allah Tuhan akan mudahkan urusan kita dan segala apa yang kita mahu, insya-Allah akan dapat kita kecapi.
Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, tengok tulis di kewangan komen berani, berani, berani. Kenapa? Sebab nama syarikat pun berani dan wanita ini juga berani, dan di mana ibunya juga seorang yang berani untuk meletakkan diri beliau dalam satu industri yang didominasi oleh kaum lelaki, bukan wanita, dan hari ini terbuktinya syarikat ini, wanita ini adalah terbukti selepas 30 tahun tuan-tuan dan puan-puan sudah pun berdelegasikan selama 3 generasi tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sendiri So apakah mesejnya? Anda perlu berani kan, dan kerana keberanian itu, kerana wanita hebat itu, hari ini tuan-tuan dan puan-puan terbinanya legasi bergenerasi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kehebatan wanita-wanita ini, dari barisan Puan Saliza dan juga adik-beradik beliau dan juga ibunya, pastinya ini ada berputik daripada satu idea yang timbul di minda ibu yang ingin menjadikan perniagaan ini melangkaui usia beliau, melangkaui hayat beliau, menjadikan ia satu legasi yang dapat diwarisi secara bergenerasi. Kan di mana wanita hebat itu iaitu Ibu Puan Saliza mempunyai pandangan yang jauh dalam melegasikan perniagaan. Boleh kongsikan bagaimana idea mak ni ibu ni boleh tercetus? Okey. Puan Saliza. Untuk itu saya rasa kita kena go back kepada sebab mengapa arwah ibu saya menubuhkan syarikat ini. Okey, pada tahun 1991-1992, pada waktu itu beliau mengambil keputusan untuk mengambil optional retirement. Beliau merupakan bekas pegawai kerajaan, bukan pangkat tinggi, grade biasa saja, rank and file, tetapi beliau bekerja di Jabatan Buruh pada waktu itu sebagai kerani biasa, namun beliau nampak ada potensi dalam industri keselamatan di Malaysia. Okey, jadi pada waktu itu juga beliau sedang melalui satu fasa dalam keluarga yang mana beliau mahu memulakan satu kehidupan baru. Jadi pada waktu itu beliau nampak peluang dan beliau juga mahu memulakan kehidupan baru. Tapi kehidupan baru dia adalah bukan untuk mengejar kekayaan, bukan untuk mengejar populariti, tetapi adalah untuk memastikan bahawa masa hadapan anak-anak beliau akan kekal terjamin walaupun beliau tiada lagi bekerja dengan kerajaan dan sebagainya. Jadi kita kena kaitkan balik dengan nawaitu. Kalau niat beliau pada waktu itu, ada grant, kerajaan sedang memberi grant 1 juta. Dan saya nak menjual contoh face mask dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah untuk menjana income, lepas tu nak jual syarikat. Mungkin plan atau rancangan meneruskannya daripada secara bergenerasi mungkin tidak akan berlaku lah, kerana tujuan dan nawaitu adalah semata-mata untuk keuntungan. Tetapi bila berbincang ataupun bila kita membicarakan tentang syarikat Berani Guard dan sebagainya, memang sejujurnya itu adalah niat dan tujuan arwah ibu menubuhkan atau mengambil keputusan untuk menjadi seorang usahawan, mengambil risiko, menjual segala harta beliau ada, menginvest segala duit simpanan beliau untuk membeli dan memulakan perusahaan ini yang mana beliau sendiri tiada pengalaman, hanya melihat terdapat demand dan potensi industri keselamatan pada waktu itu. Jadi atas sebab tu passion beliau dan sayangnya beliau kepada syarikat ni berada di satu tahap yang tidak dapat digambarkan. Dan kalau Cam, mungkin lepas ini saya akan dapat kesempatan untuk kongsi dengan Cam. Sebenarnya ada satu video yang kita mainkan semasa book launching pada Januari 22 yang lalu, yang mana secara tak sengaja ada klip video doa arwah ibu saya semasa beliau masuk umur 70 tahun. Beliau meninggal dunia pada umur 72 tahun. Jadi video pada ulang tahun sambutan hari jadi beliau pada 70 tahun, bila arwah mendoakan, doakanlah rezeki dan sebagainya, daripada segi urutan Cam, urutan beliau adalah doakan murahkan rezeki beliau, dan seterusnya bukan anak-anak tetapi Berani Guard dahulu. Jadi nombor 2 prioriti beliau adalah perusahaan ini, perusahaan yang beliau mulakan pada tahun 1990. Barulah dia sebut anak-anak dan cucu-cucu. Jadi kalau kita faham apa yang diutarakan oleh macam mak, arwah ibu pada waktu itu, dan kita menyelami
apakah susah payah beliau untuk menubuhkan syarikat ini, dan kita akan faham bahawa pada arwah syarikat ini adalah segala-galanya untuk beliau. Syarikat ini adalah keluarga, kerana keluarga bukan sahaja merangkumi mereka yang mempunyai pertalian darah, tetapi sejumlah pekerja yang telah setia bekerja dengan kami sehingga syarikat mampu untuk menyambut ulang tahun yang ke-30. Jadi itu merupakan keluarga juga, kerana dengan kelangsungan perusahaan bermakna kita mampu untuk memberi pendapatan dan menjamin masa depan yang lebih cerah kepada pekerja-pekerja yang bekerja dengan kita. Jadi nawai itu dia bukan duit. Kalau duit kan waktu MCO hari tu, mungkin the first thing yang kita buat ialah potong gaji. Okey, berhentikan orang, tetapi sebab kita membawa values, ya, membawa prinsipal bagaimana arwah menguruskan syarikat, dia sanggup menyusahkan diri dia dulu demi kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengan dia. Jadi pada itulah orang kata syarikat ni dari mata hati beliau sebagai seorang pengasas. Luar biasa hebat. Itu nama wanita hebat, wanita berani yang membawa kepada legasi bergenerasi. Hebatnya ialah kerana nawai itu yang melangkaui diri sendiri. Nawai itu yang melangkaui diri sendiri, kepentingan diri sendiri, memikirkan kepentingan orang-orang yang beliau berada, yang mengelilingi beliau, iaitu menjadikan platform perniagaan itu sebagai satu sumber pendapatan, dan sebagai satu sumber pendapatan untuk memayungi keluarga-keluarga pekerja, apatah lagi untuk anak-anak yang beliau kasihi. Wow, itu pembuktian tuan-tuan dan puan untuk menjadi seorang yang hebat. Anda kena go and think beyond oneself. Maknanya dia melangkaui diri tuan-tuan dan puan. Maknanya self actualization tu lebih jauh daripada diri sendiri untuk memastikan bukan saja kepada anak tapi generasi seterusnya, bukan saja kepada keluarga beliau tetapi kepada keluarga yang mereka yang bekerja bersama syarikat. Wow, hebatnya, ya, di mana syarikat ini memayungi semua orang. Okey, so dengan inspirasi itu, dengan inspirasi di mana dia menjadikan Beraniga itu sebagai satu platform yang melangkaui, yang akan beri manfaat kepada semua, bagaimanakah perjalanan seterusnya dalam melegasikan perniagaan tersebut? Itu mungkin Puan Saliza boleh kongsikan. Okey, jadi selepas kita tahu apakah hasrat beliau, ya, bukan dari segi percakapan sahaja tapi daripada segi tingkah laku, action dan sebagainya, apa yang telah berlaku semasa beliau hidup, ya. Beliau meninggal sekitar tahun 2016, ya. Jadi apa yang beliau telah laksanakan semasa hidup, ya, kerana mengambil kira bahawa beliau hanya mempunyai anak-anak perempuan. So kalau daripada segi konteks pewarisan kita faham, ya, daripada segi faraid, dan implikasi daripada segi pembahagian harta pusaka daripada segi faraid dan sebagainya. So apa yang berlaku pada sekitar 2014, ya, sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah pun membuat perancangan dan mengambil tindakan untuk merancang, dan bukan sahaja merancang tetapi macam saya cakap mengambil tindakan untuk memastikan perusahaan ini akan diwarisi oleh anak-anak beliau. Jadi itulah sekitar 2015, saya rasa Cam merupakan salah satu saksi bersama dengan CEO Wasiat Shop sendiri, Tuan Haji Arifin, telah datang ke pejabat kami di Subang Jaya menjadi saksi kepada dokumen wasiat dan hibah yang telah dimeterai, telah ditandatangani oleh arwah ibu saya dengan kami adik-beradik 3 orang. Itu satu perancangan dan satu action yang beliau telah ambil semasa hidup. Dan kedua, salah satu tindakan beliau ialah pada waktu itu memang daripada segi operasi syarikat yang terlibat secara aktif hanyalah saya dan arwah ibu saja sejak 2001 dan 2016 sebab tu. Tetapi apa yang beliau jelas faham, ya, macam saya cakap tadi, implikasi sekiranya perancangan tidak dibuat semasa hidup, mungkin saham beliau terpaksa dikongsikan, ya, atau dibahagikan mengikut kiraan faraid. Jadi apa yang beliau telah buat ialah portion saham beliau telah dibahagikan kepada kedua orang kakak saya, iaitu Suraya dan Salina. So atas persetujuan kami bertiga adik-beradik, transfer of shares telah dilaksanakan semasa beliau hidup. Jadi 2 benda kat situ saya nak tekankan. Satu ialah
sekiranya keluarga kami, sekiranya perusahaan keluarga kami tidak mempunyai nilai-nilai yang betul, tidak mempunyai berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang betul, ramai dalam orang kata secara statistiknya ramai founder atau business founder yang akan reluctant untuk mengambil tindakan tersebut, menyerahkan 100% milikan mereka dalam syarikat kepada orang lain kerana khawatir selepas perkara tersebut dilaksanakan, anak-anak akan mengetepikan kepentingan individu atau business founder dalam syarikat. Tetapi arwah ibu berani buat, yakin buat kerana dia tahu dan dia telah menerapkan nilai-nilai yang penting dalam anak-anak beliau, iaitu integriti, kejujuran, amanah dan kasih sayang melangkaui wang, nilai dan harta dan sebagainya. Jadi itu satu benda yang beliau telah laksanakan, menyerahkan segala kepentingan beliau dalam syarikat diberikan kepada anak-anak supaya sekiranya beliau meninggal dunia, tiada lagi menjadi isu saham syarikat perlu dibahagikan mengikut kaedah ataupun kiraan faraid. Jadi kami anak-anak juga memberi satu, orang kata apa yang, memberi kepada beliau apa yang beliau inginkan, yang mana kita tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh arwah. Dan lagi satu yang saya ingin nyatakan di sini, sebab bila kita cakap tentang pewarisan khususnya dalam perusahaan keluarga, yang ini sangat-sangat penting sebab saya banyak tengok contoh tak kisah lelaki atau wanita yang agak gagal daripada aspek ini, yang mana mereka mencampurkan emosi dengan pembahagian contohnya. Perlu ada a clear line of differentiation antara perusahaan keluarga dan juga keluarga. Jadi apa yang beliau telah buat ialah beliau telah mengenal pasti saya contohnya sebagai ketua yang akan menyambung legasi perusahaan, tetapi tanpa mengenepikan hak kakak-kakak saya contohnya. Jadi pembahagian saham telah dibuat mengikut nisbah siapakah yang akan menjadi successor dalam menguruskan atau meneruskan perusahaan. Jadi pembahagian share dibuat secara adil mengikut kapasiti dan penglibatan anak-anak beliau dalam perusahaan syarikat. Dan benda ini pun juga dibuat secara mutual, secara orang kata tiada berbalah antara adik-beradik kerana semua faham bahawa ini adalah hasrat beliau tanpa dimanipulasi oleh mana-mana adik-beradik ataupun orang luar. Yang penting ialah siapa yang diberi kepercayaan, siapa yang diberi mandat perlu meneruskan niat beliau dan usaha beliau untuk mengembangkan dan meneruskan kelas lestarian syarikat ataupun perusahaan keluarga. Jadi itu adalah benda yang beliau telah buat, iaitu merancang dan mengambil tindakan semasa hidup. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, Kem, untuk memastikan legasi perusahaan itu dapat diteruskan secara bergenerasi. Betul. Wow. Dan perlu kita ingatkan dengan kerana wanita hebat ini, yang wanita berani ini yang membina perniagaan keluarga ini, yang mahukan perniagaan ini terus untuk maju, terus untuk kata apa, beroperasi, dan melangkaui usia beliau menyebabkan beliau merancang lebih awal. Dan di situ yang bibit-bibit di mana Kem sendiri teringat bagaimana Kem bersama dengan arwah sit down together, membincangkan bagaimana untuk menyusun bukan saja syarikat tadi, malah dalam masa yang sama harta-harta beliau untuk memastikan manfaat itu dapat dinikmati secara bergenerasi oleh waris-warisnya, oleh cucu-cucunya, kan, oleh orang-orang yang, dan pastinya mahukan syarikat tadi itu akan terus dapat beroperasi. Dia beroperasi dirun oleh mereka yang mempunyai, orang kata, the right credibility untuk memastikan juga the next generasi yang akan muncul juga untuk bersama dalam perniagaan tersebut adalah mereka yang mempunyai kemahiran, keupayaan untuk menguruskan perniagaan. Dan itu yang juga teraju, itu yang juga telah dilaksanakan selepas pemergian beliau, kan, dan pastinya ada liku-liku yang perlu dilalui oleh keluarga juga dalam proses tersebut. Mungkin Puan Saliza ingin berkongsi bagaimana perjalanan tersebut dan bagaimana Puan Saliza membawa pula kepada fasa yang lebih jauh. Silakan Puan Saliza. Satu tanggungjawab yang besarlah pada saya apabila
arwah ibu mengambil keputusan untuk membuat wasiat seperti mana yang telah dimeterai dalam dokumen. Jadi tanggungjawab saya sebagai seorang anak dan sebagai seorang yang telah diberi kepercayaan oleh business founder, perlulah sentiasa be mindful ya, bahawa saya sebagai seorang ketua ya perlu memastikan hasrat beliau diteruskan. That's why dalam buku saya ada satu chapter on leadership ya, yang mana the topik membincangkan bukan sahaja daripada segi kemampuan seorang individu tu untuk memimpin, untuk menjadi contoh dan membawa semua orang di bawahnya kepada satu visi dan sasaran yang sama, tetapi the word now is about stewardship. Saya perlu tahu bila saya meneruskan perusahaan keluarga, ini bukan harta mutlak saya, tetapi saya mempunyai satu tanggungjawab untuk memastikan bahawa semua ahli keluarga saya terlibat dalam memastikan kesejahteraan perusahaan keluarga ini. Jadi perusahaan keluarga ini sebenarnya bukan bercakap daripada aspek you kena terlibat daripada segi operasi menjana pendapatan. Ada juga aspek daripada segi keharmonian keluarga ya, sebab tak mungkin semua, kemungkinan ada ahli keluarga yang mungkin tidak mampu atau tidak minat, tetapi mereka perlu diberitahu tentang apa yang berlaku dalam perusahaan keluarga, kerana bila kita cakap perusahaan keluarga ni, elemen keluarga tu masih ada, bukan perusahaan saya Saliza seorang saja, tetapi perusahaan keluarga. Jadi that's why apa yang kita telah buat ya selepas 2016, lepas arwah ibu meninggal, apa yang saya telah buatlah dengan persetujuan dua-dua orang kakak saya, kita telah mengambil keputusan untuk mewujudkan family constitution ataupun perlembagaan keluarga. Sebenarnya mengambil orang kata cue daripada apa yang arwah buat semasa hidup lah, di mana beliau merancang dan mengambil tindakan. Secara kebetulan 2 bulan sebelum arwah meninggal, saya telah diberi peluang untuk menghadiri satu program di Spain, Family Business Management. It's actually a short course yang ditaja oleh Human Resource Development Fund pada waktu itu, yang memberi pencerahan kepada pengusaha perusahaan keluarga bagaimanakah hendak meneruskan legasi perusahaan. Kalau di Asia, memang secara stereotipnya mereka mengatakan bahawa hanya perusahaan keluarga hanya mampu last for 3 generasi. Tetapi dengan mata kepala saya sendiri, semasa saya 2 minggu di Spain, saya telah melihat sendiri bagaimanakah perusahaan keluarga di Spain mampu untuk kekal bergenerasi sehingga ke-9 dan ke-8 generasi. Dan salah satu speakers yang dijemput untuk memberi taklimat kepada peserta pada waktu itu adalah seorang pengusaha olive oil producer, top 5 the largest olive oil producer di Spain ya. Yang mana beliau telah memberi perkongsian beliau. Beliau dan kakak merupakan professionals, accountant, tetapi merupakan juga pengusaha generasi ke-8 perusahaan keluarga ini. Dan Cam, saya nak cakap bagaimana saya teruja semasa perkongsian beliau, kerana perkongsian beliau dibuat daripada istana, daripada castle yang dimiliki oleh keluarga mereka ya. Jadi yang telah didaftarkan dengan United Nations Heritage dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau mereka orang, walaupun mereka bukan orang Asia, kita tak kisah, kita nak tahu mereka adalah pengusaha perusahaan keluarga juga. Jika mereka boleh orang kata melangsungkan legasi mereka sehingga ke-8 generasi, kenapa kita tak boleh? Kenapa DG Capital tidak boleh? Jadi itu merupakan ilham. Saya memang teruja sangat. Bila balik memang saya ada conversation dengan arwah ibu dan juga dengan kakak saya, Puan Salina. The idea was we need to have our own family constitution, because itu merupakan salah satu benda yang sangat penting. Jadi tapi malangnya tak sempat nak buat semasa beliau masih hidup, tetapi alhamdulillah dengan sokongan, blessing dan kerjasama yang diberikan oleh kakak-kakak ya, pada tahun 2021 lah Cam, kita telah berjaya mewujudkan perlembagaan keluarga ataupun family constitution Maimun yang akan digunakan sebagai guideline dalam kami meneruskan perusahaan keluarga, dan bukan itu sahaja, bagaimana kita menguruskan family council dalam keluarga Maimun ini. Jadi kita telah engage dengan satu consultant. Nak tahu siapa consultant tu, kenalah tengok buku saya, information semua ada di situ, sebab perkongsian saya dalam buku itu bukan sahaja daripada aspek teori, tetapi apa yang kami telah laksanakan dan alhamdulillah berjaya untuk kami kekal
orang kata bukan saja kekal tapi ada potensi untuk berkembang lagi. Sebab tu macam Cam cakap, our first 30 years, sebab kita sedang mensasarkan strategic planning kita ke arah sambutan Jubli Emas 50 tahun yang akan Itu datang. dia. Jadi Itu dia tuan-tuan dan puan. Maknanya VC ni melangkaui 30 tahun. Sekarang sudah mempunyai sasaran yang baru. 50 tahun pula. Itu dia tuan-tuan dan puan. Kita tengah menonton sekarang bersama dengan wanita hebat. Bina legasi bergenerasi. Oh, semakin hangat ni. Kalau anda rasa seronok, anda rasa wow, anda rasa hebat. Okey, type 1 di ruangan komen. Okey, tuan-tuan dan puan. Pastinya anda nak dengar lagi daripada Puan Saliza kita hari ini, iaitu CEO BG Capital Holding. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika untuk pesanan penaja. Jangan pergi ke mana-mana kerana Puan Saliza akan memberikan hadiah istimewa, surprise untuk anda selepas ini. Pastikan anda stay dan tonton bersama kita. Okey, silakan. Okey, silakan. Thank you. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Perusahaan Kausar Wealth Management Senin Berhad. Alright, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Bagi mereka yang baru menonton, baru bersama dengan kami, anda bersama di Bicara Pewarisan bersama dengan wanita hebat membawa topik Bina Legasi Bergenerasi. Bersama kita adalah Puan Saliza Abdullah, CEO kumpulan BG Capital Holding. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau adalah CEO ataupun CEO syarikat BG Capital Holding, iaitu satu perusahaan keluarga, satu business family yang diwarisi daripada ibu beliau yang tercinta, iaitu wanita hebat juga yang mempunyai visi yang sangat jauh melangkaui diri beliau, yang membawakan kepada perniagaan yang boleh dilegasikan hinggalah ke generasi yang kedua dan kini telah pun mencecah generasi yang ketiga. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dapat bersama-sama dengan keluarga ini membantu ibu beliau, Ibu Puan Saliza, dalam merancang pewarisan untuk pewarisan harta dan juga merancang pewarisan syarikat, dan hingga hari ini juga membantu untuk membina satu pewarisan keluarga, dan bukan saja itu, Puan Saliza itulah pun membawa ia kepada satu yang fasa yang lebih jauh apabila mendapat inspirasi daripada perjalanan beliau ke Spain, apabila melihat satu perniagaan yang sudah pun mencecah 9 generasi, dan hari ini Puan Saliza mensasarkan untuk melangkaui 30 tahun perniagaan yang telah tercapai sekarang untuk sasaran yang baru untuk tahun yang ke-50. Wow, kan? Sangat terinspirasi. Inilah wanita hebat, wanita berani. Okey, so Puan Saliza, saya dipahamkan malam ini Puan Saliza juga ada orang kata sesuatu yang istimewa untuk diberikan kepada para penonton pada malam ini. Mungkin Puan Saliza ingin sampaikan kepada mereka, mungkin ada soalan ataupun ada orang kata sesuatu yang istimewa yang ingin dikongsikan. Silakan Puan Saliza. Ya, betul. So, demi sesi orang kata khusus untuk sesi pada malam ini, saya ingin memberi sesuatu yang istimewa kepada semua audiens yang sedang menonton, okey? Kerana sejak kita lancarkan buku pada Januari 22 yang lepas, ada satu chapter
on family business balance yang saya dapat banyak persoalan. Sebab daripada segi teori nak buat bisnes macam mana, strategic planning dan sebagainya, mungkin ada buku-buku lain yang boleh menceritakan tentang kaedah dan strategi. Tetapi bagaimanakah syarikat yang 100% diusahakan oleh wanita ni mampu untuk kita mengimbangi kestabilan dalam menguruskan keluarga dan juga perusahaan. So sebagai rekod, saya bersuami, mempunyai anak 2 orang yang masih kecil, 10 tahun dan 8 tahun. Tetapi dan terlibat aktif dalam banyak persatuan bagi bagaimana mempunyai masa untuk ada quality time bersama dengan keluarga. Pada masa yang sama, drill semua pekerja saya memastikan kita capai sasaran apa yang kita nak sampai. Jadi untuk malam ini camp khusus for your audience, saya dengan seikhlas hati ingin memberi hadiah sebanyak 5 buah buku kepada audience yang mana camp tentukanlah siapa yang selayak-layaknya untuk menerima, dan on top of that 5 books, saya juga ingin memberikan 1 jam masa saya kepada setiap penerima buku itu, one-to-one session tanpa bayaran, tanpa charge untuk kita mengadakan satu orang kata conversation, menjawab dan memberi perkongsian daripada perspektif saya, pengalaman saya kepada mereka yang berminat mungkin untuk mengetahui lebih lanjut benda-benda yang mungkin saya tak mention dalam buku, tetapi ada persoalan khusus yang ingin ditanya. Contohnya soalan camp, ada orang tanya macam mana pilih suami, sebab untuk menjadi wanita hebat, camp, kita juga memerlukan lelaki-lelaki yang hebat yang dapat mendukung cita-cita kita. Kalau wanita hebat syok sendiri, suami tak restu, mak bapak mertua semua tak restu pun jadi masalah juga. Dapat pula pekerja-pekerja lelaki dalam contoh industri saya ni, majority 500 pekerja tu adalah lelaki. Mungkin mereka tak boleh menerima arahan daripada wanita. So mereka ni juga adalah lelaki-lelaki hebat. Tanpa lelaki hebat ini, wanita tidak akan jadi hebat. So macam mana ni kita kontrol ni? Itu mungkin one to one. Saya boleh kongsi tip one to one macam mana kita nak kontrol ni. PM tepi. Sesi one to one dia dapat kongsikan. Alright. So bestnya malam ni Puan Saliza nak bagi 5 buku yang bernilai RM60. Tuan-tuan dan puan-puan, buku istimewa ini nak bagi siapakah mereka yang bertuah. Dan bukan saja itu saja, 1 hour of special time dengan Puan Saliza. Yang mana dia apa yang dia kongsikan bukan secara teori tetapi secara praktikal. Daripada company yang kecil hingga menjadi company yang besar. Dan beliau juga dinobatkan di banyak platform-platform juga sebagai wanita hebat bersama dengan adik-beradik beliau, dan juga sudah sampai syarikat yang kini sampai generasi yang ketiga. Pastinya anda mesti rebutkan peluang ini. So Puan Saliza, saya bagikan peluang kepada Puan Saliza untuk menentukan siapakah yang akan mendapat buku itu melalui soalan. So siapa yang menjawab soalan yang terdahulu daripada soalan Puan Saliza yang Puan Saliza kongsikan sepanjang masa yang kita berbuka udara tadi, dan soalan itu tepat dengan jawapannya sekali, maka orang itulah yang akan mendapat buku yang pertama. Itu soalan yang pertama. Kita bagi 5 soalan lah. Puan Saliza ada mention a few keywords tadi dekat situ, dan jawapan dia tepat. Nanti panel kita punya admin kita akan bantu untuk memilih jawapan yang tepat dan siapakah yang berjaya untuk mendapat buku istimewa yang ditulis khas dan mungkin ditandatangani sendiri oleh Puan Saliza. Alright, adakah anda bersedia? Kalau anda bersedia, type ya. Tulis kat ruangan tulis kat ruangan komen ya. Bersedia. Adakah anda ready? Alright, kita berikan peluang kepada Puan Saliza untuk tanyakan soalan tersebut. Okey, Puan Saliza, soalan yang pertama. Apakah soalan tersebut? Soalan pertama, soalan kacang putih. Berapakah usia syarikat kumpulan BG Capital Holdings pada tahun ini? Berapakah usia kami? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ataupun 50 tahun? Soalan kacang putih. Saya jual. Yo, laju. Pantas. Wah, itu dia. Ada sudah pun yang menjawab. Wow,
Puan Salina jawab, jangan kasih dia hadiah tau. Itu soalan bocor. Dia kena tepi. Dia kena tepi. Itu insider trading tu. Tak boleh. Insider trading bahaya tu. Alright, terbaik. Nampaknya pantas yang menjawab itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tahniah, saya dapat lihat ada yang berjaya menjawab dengan tepat, tapi admin yang akan mengesahkan. Okey, soalan yang kedua, Puan Saliza. Soalan kedua. Berapa orang adik-beradik saya ada? Oh, okey Puan Saliza. Sebelum Boleh Puan ke? Saliza jawab tadi, ramai yang nak menjawab. Apakah jawapan yang betul? Sorry. Oh, Apa jawapan yang betul? Jawapan yang betul adalah 30 Yes, tahun. 3-0. Anda dapat lihat dalam senarai jawapan tu, anda tahu siapakah pemenangnya. Yeza. Okey. Now, Puan Saliza dah postkan soalan yang kedua tadi. Berapakah ramai adik-beradik Puan Saliza? Okey. Yang itu pun saya akan bagi hint dari 3 dengan 0 kena tolak satu nombor. Nombor apa yang nak kena tolak tu? Itulah jawapannya, bilangan adik-beradik saya yang semuanya adalah wanita-wanita yang hebat dalam hidup saya. Termasuk saya ke no? 2 orang. Dah soalan jawapan bocor. Aduh, itu dia. Laju mereka menjawab Puan Saliza. Okey Puan Saliza, nampak gayanya banyak jawapan yang telah diberi. Apakah jawapan yang tepat? Jawapan yang tepat adalah 30 buang nombor 0 jadilah 3. Ya, 3. Madu 3 kita malam ini. Madu 3. Oops. Alright Puan Saliza, jom kita pergi kepada jawapan soalan yang ketiga. Soalan ketiga, sebab saya bermurah hati, saya pun nak bagi soalan yang senang-senang malam ni kan. Sebab esok birthday saya sebenarnya. So saya memang nak memberi. Baru je nak announce. Puan Saliza nak mention dulu. Okay, tak apa, bocor. Baru nak announce. Esok adalah 13 bulan 2. Hari ulang tahun yang ke-pup. Tak boleh. Nak mention ke tarikh, nak mention ke umur ke tak boleh lah. Hari ulang tahun kelahiran Puan Saliza. Biarlah Puan Saliza kalau dia nak announce sendiri. Orang perempuan ni kan selalu kan sensitif dengan umur. Kan? Tapi saya tak sensitif dengan umur. Okay. Oh ya ke? Kalau tak sensitif dengan umur. Nombor sahaja. Yang penting hati mesti muda dan semangat kita mesti sentiasa. Kalau umur 100 tahun pun, kalau semangat kita ada pun insya-Allah boleh. So besok saya 44. Besok saya 44. So 44. So ke arah 50 tahun, insya-Allah 64 tahun saya nak celebrate ulang tahun kami yang ke-50. Mampu boleh bawa? Boleh, insya-Allah. Yes, betul-betul berani ni. Mana ada wanita kat luar sana yang berani nak beritahu umur dia? Yang Puan Saliza ni berani, betul-betul berani. Kalau nama pun berani kan? Betul. Kan, betul berani. Dia memang membawa lambang berani itu. Dia berani beritahu umur dia yang ke-44. Itu dia. Selamat hari jadi, selamat hari lahir, semua memberikan ucapan kepada Puan Saliza. Terima kasih. Ramai-ramai kita ucapkan happy birthday kepada Puan Saliza. Yeza. Terima kasih. Terbaik. Okey, so soalan yang ketiga Puan Saliza, berbaik hati, bermurah hati kerana ulang tahun kelahiran. Apakah soalan yang ketiga? Soalan ketiga, selain daripada arwah ibu saya, siapakah wanita idola saya yang saya sebut dalam buku dan juga saya ada sebut semasa sesi dengan camp? Siapakah itu? Hint. Bermula dengan huruf apa? Ada yang dah jawab. Ada yang dah jawab. Ada yang jawab, pastikan spelling betul. Spelling kena betul. Spelling kena betul. Berapa O, berapa A-nya. Kena Google cepat. Admin tolong check. Kena nama betul kena nama betul. Dia tak boleh nama tak boleh sebut nama CEO aje ke, kena nama dia. Cepat Google. Sebab kalau kita salah sebut nama macam Kamarul kan, kalau kita tersalah sebut boleh jadi Kamariah dah orang yang lain, betul tak? Jadi nama kena betul, nama sila betul tulis. Kamarul jadi Kamariah. Kan dah. Itu dia. Ada yang tulis jawapan yang tepat. Itu dia, tanya dan jawapannya kita bagi sikit. Okey, dan jawapannya Puan Saliza, apakah jawapannya?
adalah Miss Indra Nuyi. INDRANOOYI. Okey, betul. Ada yang dapat betul. Ada yang dapat. Wow, hebat. Wow, kita berikan tepukan gemuruh. Alright. So, okey dah soalan ketiga dah, kau tim dah. Soalan yang keempat, Puan Saliza. Okey, soalan keempat. Tadi saya cakap musim kedua ni adalah pembuka bicara untuk satu sambutan istimewa pada bulan Mac. Apakah sambutan istimewa pada bulan Mac yang akan berlangsung pada 8 Mac setiap tahun? Apakah Ni dia? awal-awal lah. Ya. Semua wanita perlu tahu apakah hari yang signifikan pada bulan Mac untuk semua wanita di seluruh dunia. Dah bagi hint banyak tu. Banyak tu. Alright. Sambutan apa? Wow, laju jawab cepat. Kalau anda seorang wanita pastinya anda tahu. Lelaki pun pasti tahu sebab anda juga perlu celebrate. Itu dia. Wow. Okey, ramai yang telah menjawab, Puan Saliza. Okey, apakah jawapannya? Aduh, ada yang salah. Okay. Adakah hari lelaki antarabangsa? Mungkin bukan. Ada ke? Ada, tapi saya tak ingat tarikh. Alright, okey, itu dia. Alright, jawapannya adalah, Puan Saliza, ialah Hari Wanita Hebat Antarabangsa. yes, okey. Yang disambut pada setiap 8 Mac. 8 Mac, tuan-tuan dan perempuan, itu dia, kan? Siapakah wanita hebat kita? Ibu kita, kan? Adik-beradik kita, pasangan kita, wanita-wanita yang kita bersama dengan mereka, kan? Dalam kehidupan kita. Itu dia. Dan yang last kali, tuan-tuan, okey, Puan Saliza, untuk buku yang kelima, dan lepas tu kita akan pergi yang keenam, yang itu one to one yang special tadi. So yang kelima. Okey, yang kelima. Tadi pada peringkat awal ni nak bagi khusus kepada orang yang join daripada awal sampai ke sekarang. Scam tanya, bagi Saliza sila bagi pengenalan. Tapi saya tak cakap pasal pengenalan, tapi saya cakap tentang hubungan atau sejarah keluarga saya dengan Cam. Jadi soalan saya sangat mudah. Apakah nama agensi yang telah BG Capital Holdings gunakan dalam merangka atau merancang pewarisan wasiat dan hibah keluarga kami? Apakah nama agensi yang terbaik tersebut yang telah kami gunakan? Sebab untuk menjadi seorang yang hebat ataupun menjadi satu perniagaan yang hebat, kita perlu bekerjasama dengan orang-orang yang hebat, dengan organisasi yang hebat, kan? Jadi hebat campur hebat, kita akan jadi super hebat. So apakah nama agensi yang BG Capital Holdings telah lantik ataupun arwah ibu saya telah lantik untuk merancang pewarisan keluarga kami? Agensi, dia sebut agensi. Agensi. Keyword dia agensi. Agensi. Okey, so apakah jawapannya? Okey, Puan Saliza, dia yang dah menjawab. Ada beberapa jawapan. Apakah jawapan yang Puan Saliza mahukan untuk mendengar? Jawapan yang saya inginkan adalah Khausa Wealth Management. Wow. Yes, itu dia. Itu dah buku dia yang kelima. Itu hadiah istimewa yang Puan Saliza berbesar hati untuk berkongsi dengan para penonton pada malam ini. 5 buku. 5 buku yang bernilai RM60. Ada istimewa kerana buku ini masih panas. Baru keluar daripada oven. Kalau dalam bahasa Malaysia baru keluar daripada ketuha. Panas no. Panas. Air fryer sekarang. Kurangkan minyak. Air fryer kurangkan minyak, tu dia. Alright, dan last kali kita nak dengar daripada Puan Saliza soalan cepu cemas yang istimewa, sebab yang ini akan membawa kepada 1 jam istimewa bersama dengan Puan Saliza. Yang ini istimewa ni, so kita nak bagi yang special.
Dan sebelum kita bagi soalan ini, tuan-tuan dan puan-puan, baru dimasukkan ke dalam dalam link dalam Facebook adalah link untuk jika anda bukanlah yang orang kata apa yang bertuah untuk mendapat 5 buku tadi tu, maka anda boleh mendapatkan buku tersebut daripada link yang telah dimasukkan. Anda boleh pergi ke website BG Capital Holding untuk dapatkan buku tersebut. Betul Puan Saliza? Sudah dimasukkan link tersebut, anda boleh dapatkan buku tersebut, boleh beli secara online. Sila share juga kepada rakan-rakan yang lain, usahawan-usahawan yang lain agar mereka juga dapat menikmati tips-tips yang diberikan, dikongsikan oleh Puan Saliza tentang kejayaan dan perjalanan perniagaan legasi keluarga beliau. Alright, so akhirnya kita sudah sampai ke penghujung sesi kita. Kita nak kasihkan soalan yang terakhir untuk instan istimewa. Apakah soalan tersebut Puan Saliza? Okey, soalan yang terakhir ya. Okey. 1 jam, Soalan 1 jam istimewa. 1 jam, okey. Apakah nama negara yang bermula dengan huruf S yang saya telah pergi pada tahun 2016 yang memberi saya ilham untuk meneruskan legasi perusahaan keluarga kami sehingga bergenerasi lamanya? Lajunya. Wow. Ada yang jawab dalam bahasa Malaysia, ada yang jawab dalam bahasa Inggeris kan. Tapi mana-mana pun kita tunggu apakah jawapan Puan Saliza yang Puan Saliza nak dengarkan daripada anda. Macam pantas tu, pantas. Okey Puan Saliza, ramai dah menjawab. Apakah jawapannya? Jawapannya adalah Sudan. Juga. Okey, Spain. Yes, Puan Saliza nak Spain. Itu dia. Tahniah kepada semua pemenang. Tuan-tuan dan puan-puan, seronoknya kita malam ini bukan saja kita mendapat tips daripada Puan Saliza, the person yang sebenarnya menjadi inspirasi kepada ramai usahawan hari ini, dan bukan saja menjadi inspirasi kepada usahawan, malah ia menjadi satu benchmark kepada mana-mana syarikat yang bertaraf yang sama, iaitu SME, yang mana syarikat ini bukan saja dinobatkan di Malaysia, malah di international, di United Nations juga atas kejayaan syarikat ini, bukan saja daripada sudut perusahaan tapi juga daripada sudut role model kepada industri, kepada community, tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari ini kita rasa berbesar hati kerana Puan Saliza dapat berkongsi masa beliau dengan anda sebagai penonton-penonton istimewa di Bicara Pewarisan. Dan bukan sekadar itu, malah beliau juga memberikan buku-buku dan juga masa beliau kepada anda semua. Tahniah diucapkan. Sebelum kita berundurkan diri, kita nak dengar daripada wanita hebat ini, apakah saranan pesanan Puan Saliza sebagai seorang CEO dalam perusahaan keluarga, dalam perniagaan keluarga, family business. Pesanan anda kepada mereka di luar sana yang mungkin mempunyai situasi yang sama, menjalankan perniagaan keluarga, yang mungkin ingin mendapat inspirasi untuk menjadikan perniagaan mereka seperti perniagaan keluarga Puan Saliza. Silakan Puan Saliza, kata-kata akhir Puan Saliza. Okay, terima kasih Cam once again for the opportunity. So tips saya ataupun perkongsian terakhir saya lah kepada kepada semua. Yang pertama ialah jangan benarkan sesiapa mengatakan kita tidak boleh. Okey, kita boleh, kita wanita hebat, apa sahaja yang berada di minda kita, sekiranya niat dan nawai itu kita betul, insya-Allah kita pasti akan dapat capai segala apa yang kita inginkan. So don't let anyone bagi tahu kita tak boleh. Kena berani untuk menjadi seorang individu yang hebat. Kalau saya boleh, semua audience di sini boleh, tiada masalah. Kedua ialah kepada mereka yang menjadi seorang usahawan, khususnya usahawan wanita, silalah merancang dari sekarang. Salah satu benda yang saya mention dalam buku tu juga daripada one of the main character dalam hidup saya ialah merancanglah walaupun kita masih kecil. Jangan tunggu bila dah menjadi terlalu besar baru kita nak merancang, itu akan mengundang masalah. So merancanglah dari sekarang apakah masa depan yang puan-puan atau tuan-tuan ingin lihat pada perusahaan yang sedang diusahakan sekarang. So dua itulah, don't let anyone tell us that kita tak boleh.
kedua merancanglah dari awal. Semoga perusahaan kita yang kita usahakan ini dapat diteruskan bergenerasi lamanya. So itu Masya saja Allah. tips saya dulu kerana masa. Itu Kalau dia. tak banyak lagi 10 dah. Itu dia kalau Puan Saliza kalau kasih tips tuan-tuan dan puan, pastinya banyak berjela-jela tips je kan. Nah, itu dia yang istimewanya kalau anda dapat bersama dengan Puan Saliza, tapi untunglah mereka yang tadi tu dapat 1 jam bersama dengan Puan Saliza, tapi pastinya anda nak dapat lagi banyak tips dapatkan daripada buku Puan Saliza. Link telah pun diberi. Syukur alhamdulillah 2 tips yang Puan Saliza cakap tadi. Yang pertama yang kata anda tak boleh. Anda tak boleh, jangan biarkan orang kata anda tak boleh, anda pasti boleh, teruskan. Dan yang kedua, rancanglah, apatah lagi anda seorang wanita, rancang lebih awal, rancang pewarisan. Dan pastinya kalau jika anda ingin merancang, Puan Saliza dah bagi tips tadi, rancanglah daripada agensi yang terbaik, Kausar Wealth Management, iaitu mewakili syarikat patuh amanah, syarikat amanah patuh syariah, iaitu Wasiah Shop Berhad. Pastikan anda boleh isi link yang diberikan, dapatkan sijil faraid untuk mengenal siapakah waris-waris anda, dan juga masukkan dalam itu juga maklumat diri anda supaya kami dapat menghubungi anda, membantu anda untuk merancang pewarisan perniagaan anda agar ia boleh diwarisi secara bergenerasi menjadi satu inspirasi seperti syarikat Puan Saliza dan keluarga beliau. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Semoga apa yang dikongsikan oleh Puan Saliza malam ini menjadi inspirasi. Semoga ia menjadi satu ilmu yang bermanfaat kepada semua, dan kita doakan perkongsian Puan Saliza ini, ilmu dia dapat terus dimanfaatkan untuk semua orang. Kita doakan supaya Allah panjangkan umur Puan Saliza. Kita doakan juga keluarga beliau, kita doakan juga syarikat beliau untuk terus berlegasi sehinggalah umur ke-50 tahun, hinggalah generasi yang ke-8 ke-9. Walaupun generasi ini tak ada, tapi diwarisi oleh generasi-generasi seterusnya dan bermanfaat kepada semua ummah, insya-Allah. Itulah dia tujuan kenapa kita membawakan wanita hebat ini, legasi, bina legasi generasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana bersama kami. Bye semua. Laungan semangat menuju cita, menjadi aspirasi negara.